Try connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa khabar kepada tuan-tuan dan puan-puan? Semoga rahmat Allah, barakah Allah sentiasa mengelilingi dalam setiap langkah kita. Selawat dan salam ditujukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isteri-isteri baginda, para sahabat, para tabi'in, kepada mereka lah kebaikan hingga hari kemudian. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, sepantasnya kita bersyukur kepada Allah kerana rahmat Allah bertali arus pada segenap kehidupan kita. Mudah-mudahan pada sesi live kita pada malam ini akan membuahkan rahmat Allah, akan membuka pintu-pintu sifat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya Kalipasari Sapar bersama scanner kita iaitu Ratu Ulung Agung Utama Bidadari dan kru anak murid saya daripada Perguruan Narha Putih, pada malam ini akan bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan dalam diagnosis penyakit, seterusnya merawat penyakit tuan-tuan dan puan-puan dari jarak jauh, begitulah. Dan alhamdulillahirabbil alamin, pada sesi yang kedua nanti saya akan mungkin kita akan bagi persoalan ataupun soal jawab tentang ruqyah. Mungkin tuan-tuan puan-puan ingin bertanya bagaimana merawat sesuatu jenis penyakit atau gangguan-gangguan yang sukar diatasi, insya-Allah dengan rahmat Allah dan ilmu yang sedikit ada pada saya ini, kita sama-sama berkongsi, begitulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, suka saya ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa dalam rawatan saya ini saya sangat memerlukan yang pertama kerjasama tuan-tuan dan puan-puan lah. Di mana saya mohon hanya tuan-tuan puan-puan yang menghidap penyakit yang kritikal sajalah, yang serius, yang kritikal sahaja menghubungi saya. Ini membolehkan sahabat-sahabat kita yang sangat memerlukan rawatan saya dapat menghubungi saya. Keluhan daripada mereka, dia kata, "Ustaz, banyak kali Ustaz saya cuba dari awal rancangan sampailah akhir rancangan, tak tembus-tembus Ustaz." Begitulah, maksudnya ini disebabkan oleh barangkali talian yang bertubi-tubi masuk. Oleh sebab itulah bagi saya lah, saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan hanya yang kritikal sajalah yang menghubungi saya. Kalau tidak kritikal, bolehlah menghubungi saya pada segmen atau slot yang kedua, iaitu soal jawab bersama saya, begitu. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, tuan-tuan dan puan-puan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa pesakit bertanya tentang penggunaan minyak Narha Putih, penggunaan minyak ni, minyak. Jadi minyak ini ialah minyak Kalipasari Sapar, sebagaimana yang dimaklumi bahawa minyak ini telah saya bacakan dengan ayat-ayat sifat. Saya masukkan aura pengisian minyak ini dengan aura-aura yang alhamdulillah yang cukup hebat, dengan mukjizat Al-Quran, dengan fadilat-fadilat surah-surah tertentu, begitu yang saya masukkan. Jadi bagaimana cara penggunaannya? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, penggunaannya ni sebenarnya simple saja. Ada juga disertakan dalam Shopee. Kalau tuan-tuan dan puan-puan
ingin memiliki minyak ini, bolehlah layari di Shopee, type saja Kalipah Sari Sapar, type saja Kalipah Sari Sapar. Jadi keluarlah gambar saya dan minyak ini, dan di situ juga ada penerangan penggunaan minyak ni, bagaimana cara penggunaannya. Namun boleh dibagikan pada 3 bahagian. Maksudnya minyak ini boleh digunakan untuk sapuan. Ni sapuan, maksud kita sapu di bahagian-bahagian luar lah. Yang kedua, minyak ini digunakan untuk seperti mandian. Permandian. Mandian ini bolehlah tuan-tuan sediakan satu bekas air yang bersih, maka buka penutup penutup botol minyak ini dan cabut di bahagian berbolah dan tuangkan ataupun titiskan lebih kurang dalam 21 titis bagi ataupun 15 titis, dan tuan-tuan melakukan pemandian yang sempurna, begitulah. Selepas saja pemandian, kalau boleh jangan lap, biarkan air pemandian tadi kering lebih kurang dalam 10 minit begitu. Ini membolehkan aura-aura yang air yang ada minyak tadi itu akan menyerap ke dalam jasad, begitu begitu insya-Allah. Jadi minyak ini sebenarnya berfungsi, sebenarnya aromanya itu akan bertindak balas dan meleburkan segala bentuk kotoran ataupun aura-aura negatif daripada perbuatan sihir, daripada perbuatan saka warisan dan sebagainya, begitulah. Begitu juga minyak ini boleh digunakan untuk membentengi diri kita dan juga membentengi rumah. Bagaimana caranya? Iaitu yang pertama, untuk membentengi diri kita sudah pastilah kita perlu mandi dengan minyak ini. Jadi amalan pemandian ataupun kaedah pemandian ini sebenarnya ada dinukilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran melalui cerita Nabi Ayub alaihissalam. Allah perintahkan Nabi Ayub untuk mandi dengan air yang suci, begitulah, ada diperintahkan. Jadi pemandian untuk pembersihan itu untuk pembersihan aura-aura kotoran itu sangat dituntut, sangat dituntut. Apatah lagi air yang dibuat pemandian itu air yang air sifa, air yang dibacakan dengan ayat Al-Quran, sudah tentulah air tadi mengandungi molekul-molekul penyembuhan, begitu. Jadi kalau tuan-tuan yang telah mandi, tuan-tuan tahulah bagaimana rasanya. Biasanya selepas pemandian dengan menggunakan campuran minyak saya ini, minyak Kalipah Sari Sapar ini, biasanya badan akan rasa ringan, begitulah. Fikiran lebih lapang, insya-Allah sembahyang lebih khusyuk, lebih fokus. Kalau tuan-tuan ingin merawat anak-anak atau ahli keluarga, boleh, iaitu dengan sama juga kaedah pemandian. Anak-anak yang selalu tak dengar kata kita, yang malas solat, dan malas belajar, boleh cukuplah dengan membuat pemandian pagi petang begitu. Cuba dulu. Alhamdulillah, daripada feedback sahabat-sahabat kita di luar sana memang cukup positif lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana kita tahu bahawa sikap anak-anak kita yang degil, sikap anak-anak kita yang malas, yang selalu engkar perintah kita, sebenarnya berpunca daripada gangguan jin korin. Jadi sebagaimana kita tahu, jin korin sangat lemah dengan ataupun dapat dilemahkan gangguan jin korin itu dengan minyak yang saya pasarkan ini di Shopee, begitu. Begitu juga dengan kaedah cara-cara lain, contohnya untuk membentengi rumah. Untuk membentengi rumah ada juga kaedahnya, iaitu kita kalau membentengi rumah, kita perlukan satu botol minyak lah, kerana rumah tu luas. Jadi kita sediakan satu baldi air yang berisi air suci, air bersih. Kita buka berbolah penutup botol ini,
dan kita tuangkan seluruh minyak ni ke dalam baldi tadi dan kita gaulkan, dan setelah itu bolehlah kita jirus sekeliling di luar rumah kita. Begitu juga. Namun saya nasihatkan sebelum kita benting luar, elok kita bersihkan dahulu di dalam rumah. Kita gunakan spray lah, spray minyak ni ya. Maksud kita campurkan minyak ini di dalam air spray dan kita spray satu rumah lah, di dalam rumah, kecuali tandas. Kecuali dalam tandas. Mangkuk tandas tu jangan, di luarnya boleh. Saya rasa saya harap tuan-tuan dan puan-puan faham. Ini Assalamualaikum Khalifah. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang baru saja mengikuti siaran ini. Alhamdulillah, saya Khalifah Sari Sapar malam ini. InsyaAllah saya akan menemani tuan-tuan dan puan-puan. Untuk pada malam ini saya hanya 2 saluran sahaja ke udara, iaitu saluran TikTok dan juga Facebook. Jadi kita mungkin boleh buka talian. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang menghadapi masalah kritikal, bolehlah menghubungi kami pada talian 0195300003. 0195300003. Mungkin sekejap Pak. Sekejap Pak. Sekejap, saya slowkan dia punya dia punya sound supaya okey, call in. Okey, wajib. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya. Boleh saya tahu siapa yang bercakap? Saya Izzy dari Kampung Inuman Beaufort. Siapa Izzy dari Inuman Beaufort. Okey. Nama penuh Izzy Izmi, ya betul saya. Izzy binti Jipli. Okey, cuba saya cek status. Status putih. Putih. Alhamdulillah, kita boleh. Izzy. Saya minta ni call untuk anak. Anak. Tapi gini puan, untuk anak biasanya kita akan cek orang tuanya dulu puan. Oh, okey. Kita kena cek orang tuanya dulu. Sebab anak tidak mungkin terkena kalau tanpa gangguan daripada ibu apalah, kecuali kalau anak itu mungkin daripada diganggu oleh jin liar tu lain lah. Tapi macam mana pun puan kena cek dahululah. Oh, okey. Izzy binti apa puan? Siapa? Jipli. Umur puan? 34 tahun. Okey. Beaufort Ya, Beaufort. Okey, sementara puan didiagnosis, boleh puan membaca surah Al-Fatihah sekali? Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin rabbal alamin. Boleh puan selawat Nabi 3 kali? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi begini puan ini ialah hasil diagnosis lah. Puan live ke atau menggunakan telefon biasa? Talian biasa. Okey, tak apa. Begini, daripada sudut pandang ilmu firasat begitu,
sukma puan yang ketiga dipegang oleh saka warisan. Nah, ini kesannya kalau jika sukma ketiga dipegang oleh saka warisan, puan rasa agak letih, cepat letih, dan betul-betul. Kotoran saka tersebut berada di bahagian perut puan lah, bahagian perut. Betul. Dengan bahagian dada lah, itu dengan kepala lah, itu yang paling ketara. Boleh berkongsi puan biasa yang puan hadapi? Itulah memang betul lah yang ada sakit kepala dengan perut. Memang perut ni memang dari dulu lah memang kelemahan perut, sakit perut. Okey. Memang lama sudah puan Lama sudah dari bujang lagi dulu memang masalah ni perut, dekat area perut. Okey, kalau sekarang ni puan rasa bagaimana? Ada tak sakit sekarang ni, detik ini? Yang sekarang di mana, di bahagian perut? Ya, bahagian perut atau bahagian anggota lain? Bahagian perut tidak juga, cuma macam sekarang ni nafas macam semput. Semput. Okey, tak apa. Gini, izinkan saya menarik saka warisan yang mengganggu puan Baik, boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk menarik saka warisan juga kita boleh gunakan minyak kalipasari sapar ini juga. Boleh gunakan. Ada juga. Okey, sekarang kita baca ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa atadna lahum azabasyair. Saka warisan yang mengganggu jasad ini sila hadir bersama-sama sukmanya. Okeylah tu. Saka warisan hadir. Saka yang hadir betina memegang sukma 3 tu dirangkul di bahagian dada lah. Di bahagian dada. Sebab itulah puan ini rasa apa? Semput, sesak. Semput. Agresifnya bagaimana? Kalau sekarang dalam 40% energi sukma diserap. Energi sukma diserap? Ya. Jadi puan memang rasa letih Ya, betul-betul. Sekarang ni macam kuat rasa cepat letih. Okey. Begini, saka warisan ni. Saya nak tanya sikit saka warisan ni. Saka. Sejak cuba kamu tunjukkan atau perlihatkan kepada kami ketika mana kamu menarik sukma ini, jasad berada di rumah mana? Tunjukkan kepada kami. Kalau yang dia beri gambaran, ada rumah 2 tingkat. Atasnya papan, bawahnya simen, tapi yang di bawah tu baru ditambah begitulah. Keadaan persekitaran kawasan kampung banyak pokok kelapa. Lepas tu di bahagian depan tu dia ada macam jambatan, ada parit-parit. Itu rumah orang tua ke puan? Rumah orang tua yang dulu, yang lama. Itu yang katakan tadi. Maksudnya saka ini sudah mengeluarkan sukma puan yang ketiga tu pada garis masa dululah, mungkin sebelum berkahwin begitulah mungkin. Jadi mungkin kalau saya dapat gambarkan beginilah. Begini. Ni sekejap puan kalau saya dapat gambarkan ni mana. Okeylah. Jadi ini yang katakan sukma ni, senang untuk tuan-tuan puan-puan yang mengikuti siaran ni lah. Ni ialah sukma. Jadi sukma puan tadi, sukma yang ketiga ni dikeluarkan ketika puan, jasad puan berada di rumah orang tua puan lah, yang 2 tingkat tadi tu. Garis masa. Garis masa. Jadi lama tu puan. Mungkin sudah mungkin berpuluh tahun Okey, ginilah puan. Jadi ginilah Saka, oleh sebab kamu ni mengganggu manusia, mengganggu jurai keturunannya ini, maka saya mahu kamu
bersihkan sukma dahulu yang ketiga dan kembalikan sehat sejahtera sukma tersebut depan saya sekarang. Jadi Ratu apa dia buat Ratu? Sukma dia datang satu tempat. Kalau gambaran di sini rumah berampai simen lah. Rumah berampai simen tu rumah siapa puan Rumah yang ni sekarang rumah baru. Oh, rumah baru Yang dulu tu rumah lama. Sekarang rumah baru. Okey. Dia membersihkan kotoran di kawasan bahagian dada, di kawasan bahagian pinggang dan juga di kawasan bahagian perut. Okey. Katanya sudah dibersihkan. Okey, cuba puan rasa-rasa di bahagian dada masih lagi sesak? Kurang lah sudah. Ada lega. Ada lega lah. Ada ringan sikit. Ada ringan. Okey. Saka kamu bersihkan juga kawasan rumah puan ini. Dia pergi ke rumah yang lama tadi. Okey, rumah lama. Rumah lama tu ada lagi ke puan? Tak ada sudah tu, kena roboh sudah. Oh, tak apa. Dia ni garis maksa ke belakang. Tak apalah. Oh. Dia sudah membersihkan kawasan. Ya. Sekarang ni dia hadir ke tempat yang rumah dia sekarang ni lah. Okey, dia tunjukkan rumah sekarang. Dia buat apa tu rumah sekarang tu, Ratu? Cuma dia lebih kepada di bahagian sebelah kiri rumah. Ada rumah, sebelah kiri rumah ada apa? Kalau yang nampak di sini, dia macam ada satu kawasan lapang tapi tidak besar sangat lah. Lepas tu, ini macam baru juga diratakan tanah-tanah dia masih lembab-lembab macam ni. Ada ada puan meratakan tanah di bahagian depan tu atau kiri? Sebelah kiri. Ada. Ada Masih rumah ada baru kan? becak-becak. Rumah baru. Okey. Dia ada berdiri di situlah sekarang ni. Cuba Saka, kenapa kau berdiri di sebelah pintu sebelah kiri rumah tersebut? Kenapa Saka? Katanya tempat ni lah yang selalu dia akan masuk melalui dari situ. Oh, situ ada tingkap ke puan? Sini rumah ni banyak tingkap. Oh, okey. Beginilah. Nanti kalau boleh minyak ini dapatkan minyak ini dan sebagaimana yang saranan saya tadi, kalau boleh puan masukkan yang pertama dapatkan satu botol untuk dimasukkan dalam air untuk dibuat spray spray satu rumah puan. Terutamanya rumah bilik mana tu Ratu terutamanya? Dia di luar tu, bukan di dalam. Di luar. Jadi dalam, tapi untuk keselamatan dalam pun bersihkan lah. Lepas tu yang kedua, dapatkan satu botol lagi, tuangkan keseluruhan minyak ini dalam Alhamdulillah baldi. Sudah. Dia sudah bersihkan kesemuanya. Lepas tu tuang dalam baldi, baru puan nanti renjiskan di keliling luar rumah. Hari tu ni sudah beli tu minyak dan buat tu lah semua. Oh, sudah buat. Sebab hari tu saya punya ibu pun okey. call. Dia pernah call juga. Patutlah dia di luar rumah aja tu. Itulah tu dia sudah 2000 sudah buatkan. Itu saya kata, saya bingung kenapa Saka berada di luar. Di luar, kenapa biasa dia tak nak masuk? Itulah tuan-tuan perempuan. Dia takut sudah tu. Itu nampak pembuktian bahawa minyak saya ni, saya Saka tadi saya suruh masuk, dia tak nak masuk tu. Betul? Betul. Saya pun dah beli dah tu. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang belum beli. Nah, nampak? Ni bukti bagaimana. Saya pun tak tahu Saka tu kenapa tak nak masuk tadi. Berdiri. Saya tanya Saka tadi kan, kenapa Saka kau berdiri di kiri, di luar tu. Dia tempat yang becak-becak. Sebenarnya kalau dia masuk, badan dia akan terbakar atau luka begitu. Biasanya. Sebab binting daripada minyak ini dia akan membentuk seperti kubah yang menyeliputi rumah puan begitulah. Selama mana ia tidak maksudnya binting ini boleh tipis binting ini untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, binting yang tuan-tuan dan puan-puan lakukan terhadap rumah tuan-tuan dan puan-puan dengan minyak ini boleh menipis sekiranya ada benda-benda yang haram masuk ke dalam
rumah. Rumah. Minta maaf. Contohlah contoh kalau arak ke, contohlah arak ke, mentakuk ke, lagu bia dan sebagainya dibawa masuk, walaupun bukan bukan tuan rumah, asalkan rumah itu ditembusi dengan benda yang haram, maka benteng tadi boleh menjadi tipis. Bukanlah sekali terus tipis, maksudnya dah berulang-ulang kali memang dia akan menipis. Begitu, faham kan? Tapi yang kedua, sekiranya puan membuat benteng rumah tu, insya-Allah rumah tu lebih sejuk, lebih damai, begitulah. Sebab tadi pun saka tadi pun tak berani ni, saya tunjukkan bagaimana bentuk saka tadi tu. Ini saka ni siap puan, saya tunjukkan. Alhamdulillah. Apa dia kata? Di TikTok ada yang komen tentang minyak. Dia dah beli minyak Khalifa lah. Pondok Usang nama dia. Dia cakap wanginya minyak ni tak tahu nak cakap apa. Rasa tenang je. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerana minyak ini, yang pertama, memang Nabi sarankan kita memakai minyak sebelum bersolat dan sebagainya. Yang kedua, seperti jin korin, seperti yang saya katakan, jin korin, saya tunjukkan jin korin. Jin korin ini memang sentiasa dengan kita, jin korin ya. Sekejap jin korin ni yang banyak sakawarisan tadi ni, sakawarisan tadi tu. Ni yang ini sakawarisan tadi. Ibaratkanlah ni yang sakawarisan nenek-nenek tadi tu. Dia tidak dapat masuk rumah yang dibentengi dengan minyak Khalifah Sari Sapar ini. Memang tidak boleh. Buktinya tadi tu. Okey. Okey. Jadi alhamdulillah rabbil alamin. Cuba rasa bahagian badan puan. Maksud saya kalau puan sebelum ini ada masalah pernafasan kan? Cuba sekarang ada lega? Tapi ni macam tiba-tiba ada rasa yang rusuk sebelah kanan. Rusuk sebelah kanan? Macam ada rasa sakit kebas. Okey. Sakit gitulah. Okey, tak apa. Sekarang saya gunakan minyak ini untuk rawat juga Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayadurun. Okey, puan selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, sedut nafas. Okey. Cuba tengok Ratu, macam mana Ratu? Ada penyerapan dalam 70%, 90%, 100%. Okey. Coba bagaimana? Okeylah, hilang sudah. Hilang sudah? Hilang sudah. Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi seterusnya nak cek anak tu tadi. Anak okay. Saya cek dulu anak. Siapa nama anak puan? Muhammad Anif Farhad. Muhammad Anif Farhad. Okey, terus direct lah. Warna putih. Warna putih, alhamdulillah. Cuba bawa ke sini sukma. Izinkan saya hadirkan sukmanya ke sini ke tujuh-tujuhnya, boleh puan Umur? Boleh. Umur dia berapa puan 4 tahun. 4 tahun. Mungkin hadir di sini. Berapa sukma? Okey, sukma yang tidak ada dengan jasad, sukma 3 dan juga sukma 4. 3 dan 4 sukma anak dia, anak puan ni tidak ada Betul. Okey, hadir sukma 3 dan 4 bersama-sama pengganggu jin. Yang hadir ada saka jugalah. Saka yang lain. Saka yang lain, keadaan sukma tadi agresif, terlalu agresif. Maksudnya kedua-dua sukma tu dia agresif. Nampak ganas lah macam itu. Sikap anak puan bagaimana? Agresif ke? Hyper ke? Tu betul. Sangat aktif sekarang ni. Dari dulu sampai itulah jumpa pakar sudah semua memang itulah aktif. Okey, tak apa. Anak ada di situ? Anak ada di sebelah puan? Dia tidur. Tak apa. Izinkan saya rawat aja Okey, ginilah. Sakanya macam mana? Saka yang
suku sakat yang tadi lah. Agresif berapa Ratu? Kalau yang ni dia ada tinggi sikit lah peratus agresif dia dalam 50%. Saka, sekarang kau bersihkan semua sukma itu dan normalkan, kembalikan sedia kala. Sekarang Saka ada buatlah sesuatu dengan bagaimana sukma. apa yang dia buat, cuba Ratu terangkan. Mungkin penonton nak tahu juga bagaimana Saka buat tu. Kalau yang dekat sini sukma yang kedua-dua tadi, Muhammad Farhan tu, Saka menyedut sesuatu di bahagian kepala. Tapi yang saya nampak tu dia macam asap hitam. Dia membentuk seperti apa ni, benang-benang gitulah. Dia sedut, dia masukkan ke dalam mulut dia. Lepas tu yang di bahagian telinganya pula tu dia cucuk kedua belah jari dia. Dia cucuk di bahagian telinga dan dia tarik yang sama jugalah di bahagian kepala. Semua sudah ditarik. Cuba Sukma tengok bagaimana perubahan Ratu, dia punya maksudnya tingkah lakunya. Kotoran masih lagi ada di bahagian tenggorok. Tingkah lakunya dia ada turunlah sikit dalam 30% dari yang tadi. Masih agresif lagi? Masih agresif. Saka, masih agresif lagi. Buat lagi. Kamu yang mengotorinya dan kamu yang perlu membersihkannya. Ini hukum alam. Katanya sudah dibersihkan. Bagaimana keagresifan Sukma? Dia ada perubahan dalam 20%. Baru 20%. Masih lagi. Agresifnya tu masih lagi lah. Skala dia mungkin dalam 7. Masih lagi. Buat lagi. Kamu yang bertanggungjawab. Alhamdulillah. Kalau dari segi agresif dia dalam 20%. Alhamdulillah. Kan? Alhamdulillah. Bagaimanapun seperti yang saya katakan, walaupun Saka telah mengambil hak-haknya kembali, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, bahawa Saka ni membuat pengisian daripada aura kotorannya itu dimasukkan ke dalam jasad halus dan jasad kasar mangsa tadilah. Sekarang ni anak puan yang kena, umur 4 tahun begitu. Itulah sebabnya ibaratkan enjin tu tak ada cooler. Jadi enjin tu panas. Jadi tu anak puan tu yang rasa panas tak nak berhenti tu. Jadi sekarang panjat sana panjat sini. Tak apa. InsyaAllah puan, tak apa. Sekarang mudah-mudahan lah. Nanti kalau boleh beli minyak ni dan cuba mandikan minyak anak puan dengan minyak ni, faham buat selama 7 hari lah, pagi petang begitu. Selepas mandi jangan dilap dahulu, tunggu lebih kurang 10 minit biar dia kering dulu. Maksudnya memberi ruang kepada minyak ni, aura minyak ni menyerap dalam badan anak puan yang untuk memusnahkan semuanya tadi itulah. Faham kan? Macam mana kita bersihkan juga lah Ratu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayadurun. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu saja puan. Terima kasih banyak kerana yang pertama kerana boleh kalau boleh tahu ketua Saka tu dari sebelah mana? Boleh. Tetapi kalau puan tahu pun hanya nak tahu je, sekadar nak tahu. Ya betul hanya nak tahu je. Boleh, tapi dengan syarat jangan menyalahkan mereka. Ibaratkan begini, ini Saka lah, ibaratkan Saka anak puan tadi contoh. Ni anak dia, dua-dua Saka telah dipegang dan sebagainya, menyebabkan tingkah laku kepada jasadnya berubah dan terkesan begitulah. Jadi Saka ni okey Saka, saya nak tahu kau bawa ke sini Saka ketiga-tiga ekor tadi. 2 ekor. 2 ekor je? Ya. 2 ekor, sorry 2 ekor, aku tambah 1 ekor pula.
Okey, satu Saka. Kau dari keturunan apa yang kamu kata ni, keturunan mana? Sebelah ibunya atau sebelah ayahnya? Cakap Katanya sebelah ayah. sebelah ayah. Kamu bantu apa? Dia Orang tak dulu. cakap apa-apalah. Sebelum aku tiupkan dengan minyak ni, lebih baik kau bercakap. Dulunya kamu bantu tuan kamu untuk apa? Katanya dia sekadar ikut. Ikut aja. Menipu kau ni? Kalau ikut, kenapa kamu ada energi itu yang boleh menyebabkan manusia terpengaruh dengan sikap kamu? Jin kan agresif. Betul? Biasanya pertumbuhan fikiran pun tidak begitu normal. Gara-gara kamu ni. Kamu dulu digunakan untuk apa? Katanya lebih pada perbidanan. Bidan. Oh, dululah. Mungkin keturunan kita dulu ada pandai bidan lah. Mungkin bidan dulu. Mungkin lah. Allahualam kan. Allahualam. Jadi, okey, nak cek DNA puan? Boleh. Nak. Okey Ratu. Sukma yang pertama memberitahu berbangsa Melayu. Kedua Melayu, ketiga? Ketiga tu ada dusun. Oh, campur dusun. Keempat? Dusun. Oh, dusun. Kelima? Bajau Melayu. Oh, puan ada keturunan Bajau dan dusun ke? Nenek moyang dulu? Dusun ada tu, Bajau kurang pasti, mungkin ada lah yang nenek-nenek. Dusun tu sebelah mana puan? Sebelah ibu. Oh, sebelah ibu dusun yalah, tak apalah. Itu saja. Walau bagaimanapun, saya mengucapkan terima kasih kerana bersama-sama bersiaran malam ini. Mudah-mudahan apa yang berlaku pada puan ini dijadikan iktibar kepada saudara-saudara kita yang lain, bahawa anak-anak yang hyperaktif itu, yang tak senang duduk itu, sebenarnya bukan disebabkan oleh fikirannya. Sebenar-benarnya adalah gangguan dari makhluk halus, biasanya saka warisan, terutama di bahagian dada, di bahagian otak, ataupun akalnya itu, yang menyebabkan dia begitu, sikapnya begitu. Kita tahu bahawa anak ini biasanya tumbuh melalui pendidikan, dan dia melihat apa yang di hadapannya itu. Oleh sebab itu, anak tidak tahu bagaimana yang mana betul, yang mana salah, apatah lagi baru umur setahun jagung kan. Oleh sebab itulah, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan memiliki anak yang hyperaktif, cuba dapatkan minyak ini. Saya kata cuba dapatkan minyak ini, iaitu dengan cara pemandian. Pemandian pagi petang selama 7 hari. InsyaAllah, mudah-mudahan ada perubahan. Begitu. Ada soalan dekat TikTok. Oh, ada soalan dekat TikTok. Apa soalan dia? Daripada Pondok Usang, dia tanya, minyak Khalifah Sari Sapar ni boleh renjis atas katil tak Ustaz, bagi senang untuk solat tahajud. Boleh. Malam tahajud, untuk tahajud. Boleh. InsyaAllah. Minyak ni tiada pantang larang. Sebenarnya minyak saya ni boleh digunakan asalkan mengikut syariat Islam. Pantang larang tak ada. Cuma saya kata, kenapa Ustaz tidak boleh spray dalam tandas? Memanglah ini minyak ini dipenuhi dengan aura dan aura-aura asifat, mujizat Al-Quran di dalamnya. Takkanlah kita nak spray dalam tandas. Kita kena faham, itu bukan pantang larang, tetapi kita muliakan aura yang di dalam minyak ini, iaitu daripada ayat-ayat as-sifat. Itu ya. Okey puan, jadi saya nak binasakan atau kurung ni macam mana Ratu? Kurung macam mana tengok? 40 tahun. 40 tahun dikurung saka warisan. Okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, itu puan ya. Terima kasih banyak kerana bersiaran bersama saya. Okey. Terima kasih juga Ustaz kerana membantu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Okey, tak apa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja mengikuti siaran ini, saya Khalifah Sari Sapar. Okey.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saudara, siapa nama saudara? Muhammad Syafiq Adli. Muhammad Syafiq Ali. Adli. Ya. Okey, umur berapa tahun? 28. 28, Syafiq. Sekejap, status Putih. putih. Alhamdulillah. Muhammad Syafiq, boleh kita teruskan perbualan ini. Muhammad Syafiq tinggal di mana? Di Ya, Syafiq di mana? Ceras. Ceras Ya. Di Ceras. Kejap suara jelas ke suara saya, Syafiq? Jelas? Okey, sementara didiagnosis, boleh Muhammad Syafiq membaca surah Al-Fatihah sekali? Boleh. Okey. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Boleh baca selawat Nabi 3 kali? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, alhamdulillahirabbil alamin. Ini Syafiq daripada sudut pandang ilmu firasat begitu, Allahu alam, yang diperlihatkan ni, inilah lebih kurang beginilah keputusannya. Ni keputusannya Bagi tuan-tuan perempuan boleh tengok sinilah. Iaitu di bahagian kaki lah. Di bahagian kaki ada 40%, terutama di belakang kaki lah. Itu ada 40% kotoran jin, jin liar. Di bahagian perut hingga ke belakang pinggang belakang 40%, dan di bahagian kepala juga ada 40%. Sukma tuan 3 dan 4 dikeluarkan, dipegang gitu dah tu. Macam mana? Dikeluarkan, kalau di sini sukmanya itu merayau-rayau. Oh, jadi ada sukma merayau-rayau. Jadi Syafiq mungkin rasa bingung-bingung ke? Ada, kadang-kadang. Ya? Kadang-kadang ada. Itulah kerana sukma Syafiq ni dipegang oleh jin liar. Ni ibaratkan ni. Sukma ni sukma kita ni tidak berada di dalam jasad. Sepatutnya sukma ini berada di dalam jasad dan berfungsi, maksudnya memainkan peranannya untuk fungsi tertentu dalam jasad, tetapi telah dikeluarkan oleh jin liar kan? Jin liar. Dia berada di luar. Izinkan saya memanggil sukma dan jin liar Okey. Jin liar yang memegang sukma Muhammad Syafiq hadir ke sini sekarang. Jin tu hadir tapi tidak dengan sukma. Sukma tidak ada dengan jin. Jin, di mana sukmanya? Kalau gambaran yang diberikan macam di highway. Highway? Ya. Highway mana? Highway Karak ke? Syafiq, ada highway sana juga Syafiq? Tak ada. Sekarang dia kata, ni tak tahu ni jin punya cerita ni. Sukmanya tu. Sukma Syafiq ni berada di highway dia kata. Mungkin ulang alik dari KL lah. Selalu ke? Dululah masa kerja. Masa kerja ulang alik dari KL lah. Ya. KL ke mana? Kelantan. Ke Kelantan. Okey. Cuba jin liar, kau gambarkan di mana sukma tu berada sekarang. Gambarannya. Kalau yang dia beri gambaran di kiri dan kanan, sebelah ni hutan, lepas tu dia memang jalan raya, dia tidak ada tepi-tepi tu tidak ada yang jual. Itu hutan belantara. Tak apalah. Izinkan saya menarik sukma
Safiq Boleh? Siapa? Boleh? Boleh. Bismillah. Muhammad Safiq. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisayatin wa atadna lahum azab sa'ir. Okey. Kedua-dua Sukma hadir. Bagaimana keadaannya? Cuba Ratu terangkan kepada Muhammad Safiq. Okey, Sukma yang nombor 3 tu dalam keadaan lemah. Okey. Lepas tu yang diperlihatkan ada gelungan hitam di bahagian dada di kawasan bahagian tempat lambung. Oh, di sini. Kawasan situ. Dada dan lambung Lepas tu di bahagian kepala, di bahagian tempat al-akal. Berapa peratus? Kedua-duanya dalam 60%. Wow. Safiq ada masalah di bahagian sini kah? Di bahagian dada ni? Dengan bahagian dada dan juga atas perut ni? Atas perut. Gastrik ke? Ataupun masalah hulu hati ke? Ataupun di bahagian perut? Sebab sukma Kotor di kawasan. kotor di bahagian situ. 60% tinggi tu. Tak ada. Ada dalam kepala. Dalam kepala ada. Kepala memang ada rasa lah kepala. Tapi ni aura dia warna hitam ke merah? Hitam. Oh, hitam. Kalau hitam mungkin dia gini Safiq. Kalau aura sukma kita berwarna hitam, bermakna Safiq pernah dirawat diruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran begitulah. Tu kesan dia sebab dia warna hitam. Kalau warna merah bermakna rawatan sapi itu tak berkesan. Begitu. Sebab itu istilah kami merah hitam. Yang ini merah. Ini hitam. Ini hitam. Bermakna sapi pernah membuat ruqyah lah. Sama ada diri sendiri ataupun dengan pihak lain begitulah. Okeylah Safiq. Kalau sekarang ni bagaimana keadaan Safiq? Keadaan lutut sakit. Sebelah mana Safiq? Kiri. Ni seperti mana yang tadi digambarkan tu ada apa ni? Kedua masalah kaki tadi kan saya kata. Sebelah kiri Betul. Okey, sebelah kiri. Sekarang begini, bagaimana okey, jin liar. Jin liar. Sekarang yang kenapa kamu ganggu jasad ini? Saya nak tahulah sebelum saya bersihkan Safiq kita temu ramah dulu. Saya minum dulu. Bismillah. Apa jawab tu? Dia diam. Soalan aku kedua. Kenapa kamu mengganggu sukma jasad ini, Muhammad Safiq? Diam. Okey, soalan ketiga, aku buka minyak ni. Kalau aku buka minyak ni, kau tahu nasib kau. Jadi, nak buka ataupun kau jawab? Kalau di sini jin tu lebih pada diganggu dulu. Macam tu. Oh. Kenapa? Maksudnya jasad mengganggu kamu dengan cara apa? Beritahu. Beri gambaran kepada kami supaya manusia boleh tahu apa masalah kamu. Dicabar. Lepas tu maksudnya yang dicabar. Dia dicabar dan jasad ni pun bukan kosong katanya. Oh. Betul, saya tak tahulah. Terancam lah dia. Dia rasa macam terancam. Dakwaan jin liar ni bahawa Safiq ni ada berisi, ada belajar silat ke dulu? Tak ada. Ataupun belajar ruqyah? Pun tak ada. Dia kata, atau dia ni temberang dia ni. Safiq, mungkin dia ni temberang ni jin ni. Dia kata Safiq yang dia dicabar dan terancam. Ni jasad bukan kosong. Dia kata jasad bukan kosong. Memang tak ada belajar Safiq Tak ada. Tak ada. Okey, tak apa. Ni kadang-kadang jin ni temberang, dia tak takut cari alasan. Cari alasan. Okeylah, beginilah. Kita mohon petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala lah yang apa yang berlaku pada jasad. Kalau yang diperlihatkan di sini lebih kepada jin itu yang mengeluarkan sukma dalam keadaan amarah. Siapa marah? Jin tu yang marah? Jin tu yang marah. Disebabkan tu kau nampak menipu, kurang ajar punya jin. Kau nampak ni jin? Amarah lah. Betul ke jin? Cakap betul-betul? Dia ada bunyi betul dan angguk. Cuba lukis sikit muka jin tu Ratu, boleh? Okey.
supaya Syafiq pun tahu macam mana bentuk jin yang mengganggu jasadnya. Yang ini tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, pertalian antara sukma dengan jasad ni sangat rapat, bagai isi dengan kuku, ibaratnya. Sebab saya nak bagi satu contoh lah ni, satu contoh. Ini ialah gambaran sukma yang tidak sempurna. Maksudnya, sepatutnya di dalam jasad manusia ada 7 sukma yang harus berfungsi, dan setiap sukma ni membawa peranan dan fungsi yang berbeza-beza. Contohnya sukma pertama tak sama sukma kedua, sukma keempat ni nafsu amarah dan sebagainya lah, begitu. Oleh sebab sukma ini tidak dibenteng oleh jasad dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun sebagaimana Nabi mengajarnya. Dalam surah ayat Al-Baqarah pun Nabi ada berpesan, bacalah surah Baqarah kerana sungguhnya surah Baqarah itu adalah benteng. Maksudnya benteng itu mempunyai fadilat-fadilat yang cukup hebat di alam gaib, begitu. Jadi oleh sebab kita sendiri tidak mengikut sunnah yang disarankan oleh baginda Rasulullah, maka iblis, jin dan sebagainya boleh dengan senang mengeluarkan sukma dari jasad. Sebab itulah apabila sukma terkeluar daripada jasad, maka jasad itulah ada terkesan, apatah lagi sukma tadi digunakan oleh jin tadi. Okey, ini begini kurang. Oh, begini ya. Gambaran. Ini gambaran ratunya ni. Ini dia gambarannya tu. Lidah terkeluar. Ini jinnya ni sekarang ni. Ya, dia berada di tempat yang tinggi sedikit, curam, dan itu bawah jalan raya hutan tebal lah. Ni Syafiq nampak ke? Nampak. Ini ni warna apa ratu ni, tubuh badan jin ni? Hijau. Hijau. Bersisik dengan mata merah, lidah dia terjulur keluar berwarna hitam. Beginilah. Ini jin kurang ajar ni. Ni. Jin. Nak tahu jin kau makan apa, jin? Katanya makan bermacam-macam benda yang kotor yang melibatkan darah. Darah. Jin. Kau tak nak masuk Islam, jin? Tidak. Kau tak nak masuk Islam, Dia tak mau? Tak mau, Khalifah. Tak apalah. Sebab lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Tiada paksaan dalam menganut agama Islam. Okeylah, jin. Tapi oleh sebab kamu ni, jin, dia 2 jin. Kalau kamu masuk Islam, saya bebaskan kamu daripada pertuduhan. Aku jadi hakim hari ni, jin. Kamu lepas dari pertuduhan jika masuk Islam. Maksudnya bila kamu masuk Islam, kamu bebas. Itu. Jika kamu tak masuk Islam, saya akan kurung kamu. Dimusnahkan Musnahkan. Dimusnahkan. Pilih mana satu. Ini macam Zulkarnain lah, diberi pilihan. Memilih untuk masuk Islam. Alhamdulillah. Ingatlah kau, jin, kau masuk Islam, semoga kau bagus. Semoga dirahmati Allah. Sesungguhnya hidayah itu milik Allah, bukan milik makhluk. Jadi Muhammad Syafiq, maafkan sajalah kesalahan jin ini, sebab dia akan menjadi saudara kita juga. Saya Islamkan, Muhammad Syafiq. Ya, boleh. Okey, jin, ikut saya. Asyhadu alla ilaha illallah. Alhamdulillah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Bagaimana Ratu? Cuba pakaiannya, Ratu. Berpakaian serba hijau berselempang dan ada hawau. Keadaan muka lebih nampak tak hodol lah. Okeylah. Cuma telinganya panjang lah. masih sama. Badan masih hijau lah. Masih. Okey, jin. Bagaimana setelah kamu masuk Islam? Berkongsi pengalaman. Katanya kalau sekarang ini lebih kepada rasa sesuatu yang berbeza dengan kehidupan dia yang sebelum ini. Maksudnya ada perbezaan lah. Mungkin itulah dari dia punya bahasa dia lah. Begitulah, jin. Sebab itu kamu tahu bahawa Nabi Muhammad SAW, Nabi kita sekarang ni,
pernah berdakwah dalam golongan jin. Jin yang tinggal sepadan Iraq sana. Datang. Lebih kurang setengah ulama menyatakan bilangannya 7, ada yang 10. Tapi mereka datanglah belajar agama dengan Nabi Muhammad SAW, dan baginda pun membacakan ayat-ayat lantunan, ayat-ayat Al-Quran. Begitulah. Jadi alhamdulillah rabbil alamin jin, sesungguhnya kamu bersyukur atas hidayah yang Allah kurniakan kepada kamu. Kerana kita ni hanya menyampai saja, hidayah milik Allah. Jadi untuk itu saya akan panggil Raja Jin dari dari Mekah, Masjid Jin di Mekah. Syekh Malik Hakimi, mohon hadir Syekh Malik Hakimi. Kenapa? Alhamdulillah hadir. Untuk tuan-tuan dan puan-puan, jangan salah maaf tuan-tuan, jangan salah anggap. Jangan kata Khalifah Sari Sapa bela jin di Mekah. Tidak tuan-tuan dan puan-puan. Saya tidak sama sekali membela jin. Saya membantu jin. Saya menangkap jin. Nak buat apa saya nak bela jin? Tak ada faedah. Ada apa dah tu? Dia lag sekejap. Begini. Untuk pengetahuan tuan-tuan, oleh sebab jin ni telah dimasukkan Islam, maka tanggungjawab saya untuk mengajar Islam. Namun saya terhad masa, bagaimana saya nak selalu mengajar Islam. Jadi oleh sebab itulah, sesuailah Raja Jin ini yang akan membawa jin saudara baru kita ini ke Masjid Jin yang terletak lebih kurang 1 kilometer lah dari Kaabah begitu. Di sanalah dia akan diajar mengenal Allah, rukun Islam, rukun iman, sebagaimana kita semua. Kerana jin dan manusia sama-sama ada tanggungjawab di sisi Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ku jadikan jin dan manusia kecuali menyembahku. Okey. Jadi sebagai penghormatan, Muhammad Syafiq, boleh bagi nama jin ni, bagi nama Islam? Nama apa saja? Lelaki ke perempuan? Lelaki. Lelaki. Bagi nama Abdullah. Alhamdulillah. Ya, bagaimana jin yang baru masuk Islam, saudara? Alhamdulillah. Abdullah, iaitu namanya hamba Allah. Dia terima. Alhamdulillah, terima. Kau mengingat hamba tu suatu yang bukan senang. Allah sebut hamba tu hanya dalam Quran surah Al-Isra, kata silap saya, ayat pertama. Menjalankan hambanya, iaitu Nabi Muhammad. Hamba bukan senang. Hamba Allah tu iaitu yang betul-betul yang Allah sayangi, yang Allah selalu lindungi. Okey, Abdullah, alhamdulillah, pelajarilah Islam, kenalilah Allah, kenalilah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dah kembali semua ya. Alhamdulillah sudah. Untuk tu tuan-tuan dan puan-puan, bahawa akhir zaman ini sedikit saya ambil lah mencelah, iaitu perlunya kita berselawat atas Nabi, perbanyakkanlah selawat. Kalau mengikut pandangan saya lah secara peribadi, kita sangat jarang berselawat atas Nabi, sedangkan dalam Al-Quran Allah sebut innallaha wa malaikatu sallu ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah dan malaikat pun berselawat atas Nabi. Wahai orang beriman, selawatlah. Allah perintahkan kita selawat. Tapi kita lebih banyak contohlah, lebih banyak perkara-perkara yang lain, sedangkan amalan selawat ini sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas diri kita. Oleh itu marilah kita sama-sama, diri saya, keluarga saya, isteri-isteri saya, anak-anak saya, dan kita semualah sama-sama kita hidupkan selawat Nabi. Selawat Nabi tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau dari segi alam gaibnya, ya Allah, kalau tuan-tuan dapat melihat alam alam laduni, alam firasat, memang cukup hebat tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu. Jadi Muhammad Syafiq, ya. Alhamdulillah, ada lagi apa-apa nak saya bantu? Sekarang bagaimana kaki? Okey sikit. Okey sikit. Kalau per 10 berapa sekarang? Tadi sebelum dirawat, kalau per 10 berapa skala dia sebelum dirawat? Sakit ya, skala dia 7/10. Oh, yang tadi.
Tadi. Sekarang ni berapa Safiq Sekarang 3 atau 3, 4. Alhamdulillah. Okey 3 4 okeylah Safiq, itu standard lah kan. Alhamdulillah. Cuma nanti kalau boleh beli minyak ni lah untuk dapatkan rawatan daripada rawatan susulan lah. Saya dah rawat sebahagiannya, nanti saya bersihkan lagi insya-Allah. Di bahagian kaki, di bahagian dada tu dan di bahagian kepala lah. Kepala tu migraine. Tu insya-Allah. Nanti lepas ini Safiq dapatkan minyak ini di Shopee type saja Kalipa Sari Sapar. Buat pemandian. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Okey. Jadi saya rawat dah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayadurun. Okey, Ratu, masuk aura. Penyerapan dalam 80%, 90%, 100%. Okey, selawat Nabi sekali Safiq. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tarik nafas. Alhamdulillah. Okey. Jadi bagaimana nak rumah cek? Boleh nak tanya pasal Rumah Okey, sekarang ini rumah yang bermasalah lah. Ini biasanya garis rumah yang diperlihatkan ni ialah rumah yang ada pertalian ataupun hubung kait dengan jasad ataupun sakit atau penyakit yang Safiq hadapi. Tak apalah, cuba ada gambaran rumah. Di sini ada 2 gambaran. Okey. Gambaran pertama dia lebih pada rumah yang bertingkat-tingkat. Rumah bertingkat-tingkat. Yang itu rumah apa? Rumah macam mana tu Safiq? Rumah bertingkat-tingkat. Macam apartmen pun ada bertingkat-tingkat. Pernah ada tingkat rumah dekat KL masa kerja dulu. Masa kerja dululah. Okey. Bertingkat-tingkat lah. Yang satu lagi? Yang satu lagi gambaran rumah teres. Rumah teres. Ya. Rumah teres tu rumah apa? Rumah siapa? Rumah teres. Pernah duduk situ? Mungkin pernah. Sebab ini saya kata garis masa garis masa. Okeylah, tak apa, mungkin terlalu banyak pindah-pindah rumah teres kan. Betul. Terlalu banyak, tak apalah. Jadi rumah Safiq sekarang ni tiada masalah lah, kecuali yang rumah bertingkat-tingkat itu yang mula gangguan berlaku pada jasad Safiq lah. Itu di mana rumah bertingkat-tingkat tu? Di KL. Di KL Okey. Okey. Sekarang Safiq nak tahu apa ni DNA keturunan? Boleh. Okey, cuba Ratu. Kalau yang pada Sukma ni dari 1 sampai 4 lebih kepada Melayu. Okey. Cuma yang 5, 6, 7 tu dia Banjar. Oh, campur ke Safiq? Tak ada. Bukan, maksud saya begini. Ini ialah jurai keturunan nenek moyang dulu-dulu kena faham. Bukan maksudnya Mungkin ada. sebab saya kena faham. Kita ni sebagaimana saya katakan, dulu kita daftar mak bapak kita ni kadang-kadang berselang-seli. Satu Jawa, mak dia Melayu contoh. Anak pertama bangsa apa? Anak dibagi bangsa lah Jawa. Nanti anak yang kedua bangsa Melayu. Jadi tak tentu. Yang sekarang ni saya bagi ni ialah yang tepat di sisi alam gaib dan memang ketepatan 100%. Faham kan? Maksudnya Safiq ni nenek moyang dulu-dulu. Maksudnya wajah Safiq ini ketujuh Sukma Safiq ini diwarnai oleh bangsa Melayu dan Banjar lah. Faham maksudnya kan? Melayu dan Banjar. Maksudnya begitu. Maksud inilah. Kalau saya berikan begini. Ini ibaratkan ini jasad Safiq, tetapi ada Melayu, ada Banjar. Ini ialah DNA nenek moyang kita dulu. Oleh sebab itu, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kenapa adik-beradik mak sama, bapak sama tapi muka berbeza-beza? Betul? Ada hidung mancung, ada tak hidung mancung. Maksudnya itu ialah dipengaruhi oleh DNA yang diwakili oleh sukma kita. Sukma kita inilah mewarnai jasad kita.
Kalau kita banyak keturunan contohnya Arab, maka muka kita akan lebih kepada Arab sikit, begitulah. Jadi kalau Sapik ni mungkin lebih Melayu dan Banjar sikit lah. Mungkin ada sungai. Mungkin ada sepet-sepet sikit mata ke. Kan? Begitulah Sapik. Ya. Tapi adik-beradik lain mungkin mata dia bulat. Begitu bah. Kan? Itu Betul. Okey Sapik, itu saja Sapik. Terima kasih banyak kerana Alhamdulillah. itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, jadi kita dulu Ratu Rehat dulu lah. Rehat dulu. Kalau ada soalan tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja mengikuti siaran ini, selamat datang. Saya Khalifah Sari Sapar bersama skena kita iaitu Ratu Ulung Agung Utama Widodari dan kru anak-anak murid saya dari Perguruan Narha Putih. Jadi sebelum itu esok bagi mana-mana yang saudara dan saudari yang berada di sekitar negeri Sabah ini, bolehlah jika ingin sentuhan atau rawatan daripada saya, bolehlah hadir besok di Madrasah Al-Madinah berhadapan dengan Inanam Mall di Bandar Inanam lah, pada pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang. 10 pagi hingga 2 petang. InsyaAllah kita akan scan dan rawat secara langsung, begitulah. Namun saya tak buat live lah, maksud secara langsung. Ada soalan di TikTok. Pam Lohan Mi 35, dia tanya macam mana tahu sukma kita hilang. Begini tuan-tuan, bagaimana soalannya? Terima kasih banyak yang bertanya. Bagaimana tahu sukma kita hilang? Begini tuan-tuan dan puan-puan, sukma kita hilang ni tanda dia senang, saya jawablah. Yang pertama, badan kita cepat letih, cepat mengantuk, malas nak bekerja, malas melakukan sesuatu, macam kena paksa baru barulah kita melakukannya. Itu punca. Ibaratkan bateri kita tidak cukup. Ibaratkan dalam badan kita ada 7 bateri, tapi 2 bateri dikeluarkan, memanglah kita akan tidak cukup bateri di situ. Ibaratkan begitulah. Itu cara dia. Yang pertama, sukma jika terkeluar, yang pertama badan cepat letih lah kerana kita kekurangan sokongan. Yang kedua, sekiranya sukma keluar ni, jika yang mengeluarkannya ialah jin saka, maka bergantung kepada situasi saka itu melakukan atas sukma tadi. Sekiranya sukma tuan-tuan dan puan-puan, umpamanya sukma 2 dan 3 dibawa oleh jin saka tadi, dibawa ke gunung, maka tuan-tuan akan sentiasa rasa takut dan cepat takut. Begitu. Kalau sukma itu dibawa menyelam dalam air, maka jasad tuan-tuan akan sentiasa rasa sejuk, cepat menggigil, rasa kesujukan lah, sensitif dengan udara-udara yang sejuk, begitu. Begitu. Ataupun ketika tuan-tuan dan puan-puan tidur, puan-puan cepat terjaga dan sebagainya. Ini sukma. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, sukma ini harus ada 7 yang berada dalam jasad. Jadi macam mana nak mengetahuinya? Kena scan lah. Maksud scan tu umpamanya salah satunya, insyaAllah seperti perguruan kami memang ada menyediakan scan lah. Maksud scan ni maksudnya mengenal sukma itu. Ini ada ilmu khusus lah. Kalau doktor tak dapat scan, dia hanya dapat aura sajalah, cek aura, begitu. Faham tu maksudnya? Ada soalan lagi? Okey, soalan yang satu lagi tu daripada Muhammad Izzuddin. Macam mana nak dapatkan sukmah? Yang maksudnya yang dikeluarkan atau dicolek tu, maksudnya macam mana nak dapatkan balik? Macam tu. Kalau nak dapatkan balik, yang pertama tuan-tuan dan puan-puan perlu kasab lah. Sebab tidak, bagaimana kita nak memastikan sumang itu sudah balik ke belum? Kita tak dapat rasa. Kita tak dapat rasa kecuali tuan-tuan dan puan-puan kasab. Kasab dari segi kasab basirah lah. Maksudnya kalau tuan-tuan boleh nampak
seperti ratu, sudah tentu tuan-tuan boleh tahu dah sampai ke tak sampai. Jadi macam mana nak tahu tu? Yang pertama, cara dia lah seperti yang saya katakan tadi, boleh gunakan minyak saya lah. Minyak saya ini, yang pertama kita selalu kerap melakukan pemandian. Apabila kerap melakukan pemandian, bermakna jin tadi dia tidak akan dapat memasuki kembali jasad kita. Begitu. Namun untuk mengeluarkan sukma ini perlu bertemu dengan ustaz yang ada kemahiran dalam bidang sukma inilah. Itu. Kalau tidak, tak boleh. Sebab ini benda yang gaib. Takut nanti kamu tarik, yang tarik itu bukan sukma tetapi saka tadi yang menyerupai sukma. Kerana jin ni pandai menyerupai kita. Jadi masuk, sedangkan jin itu yang masuk dalam jasad. Lagi teruk kesannya tuan-tuan dan puan-puan. Oleh nak selamat, ambil minyak saya, mandi. Itu saja. Mana-mana jasad yang pernah tersentuh dengan minyak ini, insya-Allah, saya kata insya-Allah, atas izin Allah, dengan izin Allah, biiznillah, jin tidak akan masuk. Sebagai contoh tadi, pesakit yang pertama, dia telah membentengi rumahnya kan, Ratu kan? Betul. Tapi bila saya suruh masuk, dia tak nak masuk, dia berdiri di luar saja. Luar rumah sebelah kiri. Maksudnya bila saya tanya, pesakit tu kata dia telah membentengi rumahnya dengan minyak ni. Jadi alhamdulillah begitu. Ya, itu saja. Allahu a'lam. Ada soalan lagi? Ini ada komen daripada TikTok berkaitan dengan minyak. Okey. Pondok Usang nama dia. Dia cakap dia telah menggunakan minyak Kalipa Sari Sapar. Okey, terima kasih. Dan alhamdulillah dia merasa senang solat tanpa ada gangguan seperti contoh dia korin lah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ini semuanya atas izin Allah dan kepunyaan Allah. Aura-aura ni semuanya Allah punya, bukannya manusia punya. Oleh sebab itu sewajarnya kita menyerahkan pujian itu kepada Allah. Cuma kita bersyukur dengan adanya Al-Quran yang masih di samping kita. Kita bersyukur mukjizat Al-Quran masih lagi tidak berkurangan di samping kita. Barokah-barokah ataupun fadilat-fadilat ayat-ayat Al-Quran itu, alhamdulillah kita dapat manfaatnya. Begitulah, alhamdulillah saya katakan. Ini semuanya atas izin Allah, dan minyak ini pun petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala daripada pelajaran ayah saya, atuk saya, begitulah, alhamdulillah. Saya bersyukur kepada mereka dan juga alhamdulillah lapas kesyukuran kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang penjaga dan pemilik kita. Jadi, saya rasa itu saja. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi. Tanya berapa kali perlu mandi menggunakan minyak tadi? Minyak ini perlu buat pemandian tengok ataupun berdasarkan level atau tahap masalah jasad atau penyakit tuan-tuan dan puan-puan lah. Kalau kronik dan sebagainya perlulah kerap. Kalau sekadar mimpi buruk, saya rasa memadailah untuk pemandian fasa pertama tu, iaitu tuan-tuan boleh mandi pagi petang paling tidak 1 minggu lah, paling tidak seminggu, ataupun paling sedikit pun 3 hari lah. Tengok perubahannya bagaimana. Terutama kalau nak buat solat pun boleh. Kalau anak sakit, anak selalu menangis, letak di bahagian embun-embun, di dahi dan juga di bahagian pusat. Itu tempat-tempat jin yang suka mengeluarkan sukma atau mengganggu jasad kasar kita lah, begitu. Okey, jadi itu saja. Ada lagi? Ada soalan daripada PR apa ni? Dia tanya, adakah pengaruh sukma ni menyebabkan sukar untuk hamil? Soalan dia lah. Oh, tidak. Sebenarnya sukma kita tiada pertalian dengan hamil lah. Ya, cuma saya kata begini. Sukma yang contoh saya katakan tadi mana tadi ya, tuan-tuan puan-puan sekejap. Yang ni dia. Okey, kita tanyakan. Ini ialah keadaan jasad yang kekurangan sukma. Sukma 2, 3, 4 dikeluarkan oleh saka.
dia tiada kaitan dengan masalah kehamilan. Namun saya kata biasanya orang yang tidak dapat yang atau kesuburannya itu terganggu, terjejas, biasanya disebabkan oleh saka warisan. Saka warisan yang membuat pengisian di bahagian tempat maksudnya kawasan kehamilan wanita lah, begitulah. Mungkin bahagian perut, bahagian bawah, begitulah. Rahim begitu, bahagian rahim begitulah. Dalam rahim itu, jadi di bahagian kawasan rahim, minta maaf lah kita berbicara lah dalam hal ini. Saya minta maaf kepada kaum wanita, ini sebagai ilmu lah, sebagai ilmu. Bahagian rahim sekiranya ada kotoran saka, biasanya mereka selalu minta maaf. Kadang-kadang ketika datang haid, sakanya selalu suka menjilat darah yang keluar itu. Minta maaf banyak-banyak, saya ini sebagai pengkongsian ilmu. Oleh sebab itulah pada masa itu kotoran itu apabila berlaku berpuluh-puluh tahun, maka kesan kotoran saka tadi akan bersarang di kawasan rahim, dalam rahim, pangkai rahim dan sebagainya. Oleh sebab itulah lama kelamaan dia mendarah daging dan bersebati. Itulah kadang-kadang ada minta maaf, kadang-kadang wujudnya kanser rahim, kadang-kadang sakit-sakit yang berkaitan yang organ tadi. Dan termasuklah tidak dapat zuriat dan sebagainya. Itu kesan saka warisan biasanya. Sihir sangat jarang lah, kalau menyebabkan kemandulan tu jarang. Biasa untuk lelaki lah, kalau wanita ni biasanya saka warisan kebanyakannya. Allahu a'lam. Ada lagi, Ratu? Ada soalan seterusnya. Dia tanya daripada Cinta di TikTok, Tuan Khalifah Sari Sapar. Mak bertanya, kalau dah berubat sukma dari pihak Tuan, adakah nanti boleh kena lagi? Maksud dia keluarlah macam gitu, ataupun diculik oleh gangguan. Begini, itu yang saya katakan tadi. Yang pertama kita kena faham, ibaratkan soalan tuan-tuan beginilah. Adakah sekiranya pencuri yang mencuri rumah saya ini ditangkap oleh polis, rumah saya tak dicuri lagi? Tak boleh lah. Ini bergantung kepada tuan rumah itu. Contohnya pasang grill, pasang CCTV dan sebagainya. Atau kerap mungkin polis melawat kawasan perumahan mungkin seminggu 3 kali. Ibaratkan begitu. Sama juga saka warisan ini, sekiranya saya telah merawat, insya-Allah dah kembalikan dan bersihkan. Mana-mana yang yang saya kata insya-Allah, mana-mana jasad yang pernah mandi dengan minyak saya, dengan insya-Allah, bukan saya jamin, tapi dengan izin Allah, saya kata insya-Allah jasad tuan tidak akan disentuh oleh jin, kecuali jin korin. Jin korin memang boleh, tapi kalau jin saka insya-Allah tidak. Contoh tadi, rumah yang telah dipagar dengan minyak ni pun dia tak berani masuk. Kalau masuk biasanya dia akan terbakar atau cedera parah, begitulah. Dia tak akan masuk tu. Begitulah, saya jaminlah insya-Allah. Macam mana pun dengan izin Allah. Tapi apa yang berlaku memang dia tidak akan keluar lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kena selalu membaca ayat-ayat benteng diri yang seperti yang diajar oleh baginda Rasulullah lah. Ada banyak dalam hadis, hadis-hadis. Okey, itu saja. Alhamdulillah. Jadi itu saja. Terima kasih banyak tuan-tuan dan puan-puan kerana bersama-sama saya dalam rancangan bersama Khalifah Sari Sapar. Insya-Allah, saya ulangi, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mendapat rawatan daripada saya, sentuhan saya, bolehlah bertemu saya pada esok hari, iaitu hari Ahad, dari pukul 10 pagi hingga 2 petang, bertempat di Madrasah Al-Madinah, di hadapan Inana Mall lah. Ataupun boleh menghubungi terus kepada kru anak-anak murid saya untuk mendapatkan maklumat langsung dan sebagainya. Kerana di TikTok ni kita tak digalakkan untuk menayangkan nombor handphone. Cuma saya ulangi, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menghubungi saya
bolehlah hubungi saya pada talian 01953000003. Saya ulangi 01953000003 di insya-Allah pada siaran esok malam kita jumpa esok malam. Saya bersiaran setiap insya-Allah setiap hari Rabu, hari Sabtu dan hari Ahad. Biasanya pukul 8.45, kadang pukul 9, tak tentulah tak tentu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu saya Ratuan. Okey, jadi itu saja. Terima kasih banyak. Saya mohon maaf sekiranya saya tidak dapat melayan panggilan tuan-tuan dan puan-puan. Namun alhamdulillah, mudah-mudahan dekat TikTok ada yang suruh Khalifah turun pergi Kedah. Oh, pergi Kedah. InsyaAllah. Dari mana tu dia kata? Dari mana tu? Di TikTok Pondok Usang dia. Mungkin dia orang Kedah, jadi dia suruh buat rawatan di Kedah. InsyaAllah. Tahun depan saya balik. Sekarang saya bertugas di Kota Kinabalu, di Sabah lah. Jadi insyaAllah kalau saya balik ke Semenanjung, kita akan bersiaran di sana. Kita berjumpa di sana insyaAllah. Namun doa saya semoga Allah SWT merahmati. Ini yang saya dapat bersama Ratu Long Agung dan kru anak murid saya, membuka sedikit bakti, sinar bakti kepada masyarakat. Meskipun saya tak dapat menyentuh tuan-tuan dan puan-puan, walaupun tuan-tuan dari Kedah, dari Semenanjung, 1000 lebih kilometer, namun dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat juga berkongsi dari segi ruqyah dan juga berkongsi masalah lah. Mudah-mudahan ilmu yang ada pada saya sedikit ni kita berkongsi begitu. Dan jangan lupa insya-Allah sama-sama kita marilah kita sama-sama berselawat atas Nabi Muhammad, kerana fadilat selawat ni cukup, alhamdulillah cukup hebat tuan-tuan dan puan-puan. Apatah lagi iblis pun tidak berani. Semua wajah Bani Adam boleh diserupai kecuali satu saja, iaitu baginda Rasulullah. Begitulah hebatnya. Jadi oleh sebab itu marilah kita sama-sama berselawat atas baginda Rasulullah. Itu saja. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.